Oleh kerana itu, haiwan seperti kucing dibela untuk mendatangkan manfaat kepada kita, bukan menghabiskan harta kita. Perbuatan menghabiskan harta dalam bentuk yang banyak kepada haiwan peliharaan dibimbangi termasuk dalam kategori pembaziran yang ditegah di dalam agama. Orang sekarang ni dia bela kucing sampai seolah-olah dia berikan pada kucing tu pada sesuatu yang bukan kucing tu layak terima. Kita bimbang masuk dalam kategori membazir. Sekarang ni sampai ada hotel kucing. Ada kan? Saya pun tak tahulah hotel kucing tu macam mana. Tapi sampai buat rumah untuk kucing, buh tilam untuk kucing. Bimbang perbuatan itu masuk dalam kategori pembaziran yang diharamkan di dalam syarak. Bimbang. Sebab apa saya kata bimbang? Kerana para ulama dalam memberikan definisi pembaziran itu, para ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama agak keras dalam memberikan definisi kepada pembaziran, sehingga apa-apa sahaja yang kita gunakan harta kita dalam perkara yang tidak berfaedah, membazir. Kalau kita ambil pandangan tu, perbuatan tu membazir, tuan-tuan. Buat satu perkara yang tak ada manfaat dan tak kembali perkara itu, tak ada gunanya. Kucing dia tidur atas kain buruk dengan tidur atas tilam, dia reti beza? Dia tak reti nak beza. Dia bukan ada akal seperti manusia, boleh beza yang mana baik yang mana buruk. Dia tak boleh kenal, dia tak boleh beza. Tiba-tiba kita beri layanan kepada kucing lebih pada kadar yang sepatutnya yang diterima. Bimbang termasuk dalam kategori pembaziran yang diharamkan di dalam syarak, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan orang yang membazir dengan syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara mara syaitan, dan syaitan itu amat kufur kepada Tuhannya. Kerana itu ambil perhatian. Kucing dipelihara untuk berkhidmat kepada manusia. Saya sebut dalam jawapan ini, saya kata perkataan Nabi, hadis Nabi yang menyebut innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, yang bermaksud sesungguhnya kucing itu dari haiwan yang sentiasa berlegar sekitarmu, adalah merujuk kepada peranan kucing kepada manusia, iaitulah seperti ayat Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin kepada kamu hamba-hamba kamu. Sehinggalah Allah Ta'ala berfirman, laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum, yang bermaksud tiadalah apa-apa kesalahan ke atas kamu dan mereka, yakni para hamba, lain dari 3 waktu tersebut. Kerana mereka, yakni para hamba itu adalah dari kalangan mereka yang sentiasa berlegar sekitarnya, yakni berkhidmat kepadamu. Al-Quran ketika menyebut tentang para hamba yang ada di zaman dahulu, Al-Quran gunakan ungkapan tawafuna alaikum, yang sentiasa berlegar, sentiasa ada sekitar kita. Dalam hadis Nabi sebut kucing itu tawafina alaikum wat tawafat, perkataan yang sama. Jadi isyarat itu menunjukkan peranan kucing adalah untuk mendatangkan manfaat kepada kita, bukan untuk menghabiskan harta kita. Lebih malang kalau ada orang dia sanggup berbelanja untuk kucing, tetapi dia tidak sanggup berkhidmat dan berbakti kepada kedua orang tua dia. Dia biarkan orang tua dia tak dilihat, tak diziarahi, tidak berbakti kepada orang tua, tapi dia layan kucing lebih daripada orang tua dia. Tindakan yang tidak wajar dan tidak boleh diterima oleh akal yang waras.
Orang yang buat sebegitu menunjukkan akal dia tak waras. Tak waras pada neraca syarak. Beribu dia boleh habiskan untuk haiwan kesayangan dia, tapi dia tak boleh habiskan untuk orang tua dia. Oh, ni satu perkara yang menyalahi kewarasan. Ada orang dia sanggup berbuat baik dan menghabiskan banyak harta untuk haiwan kesayangan dia atas alasan haiwan tu tak menyakitkan hati dia. Tapi orang tua dia kata menyakitkan hati saya Ustaz, hak ni tak kena, hak tu tak kena. Memanglah dah dia orang, dia ada perasaan. Kita belum sampai usia tua, kita tak tahu bagaimana perasaan orang tua. Kita tak boleh faham bagaimana perasaan seorang ayah dan ibu kepada seorang anak. Biasanya kita tengok orang tua ni dia sensitif. Kita jangan buat lebih kurang, kita juga mungkin akan sampai usia tu. Oleh kerana itu agama tuntut daripada setiap anak berbuat baik kepada orang tua dia. Sehingga Al-Quran menggunakan perkataan ihsana. Ihsan ni tuan-tuan, perkataan yang membawa maksud lebih dari yang sepatutnya. Ihsan, perintah Allah kepada anak-anak supaya berbuat ihsan kepada kedua orang tua dia, membawa maksud berbuat kepada kedua orang tua pada kadar yang lebih dari apa yang mereka sepatut terima. Itu perkataan maksud ihsan. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah kamu. Guna perkataan ihsan. Ihsan iaitulah setiap anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua lebih pada kadar yang sepatutnya. Kalau kita ziarah orang tua kita, dia dekat dengan kita, kita ziarah, masyarakat kata memang patut pun dia ziarah orang tua dia macam tu, maknanya dia belum berbuat ihsan. Masyarakat kata memang patut pun anak itu buat kepada orang tua dia begitu. Masyarakat kata memang patut pun dia buat kerana orang tua dia pun buat baik kepada dia, memberi pendidikan, memberi pengajaran agama, mengasuh dengan baik. Memang patut dia buat orang tua dia begitu, membalas jasa baik orang tua dia. Masyarakat kata memang patut, maknanya dia belum berbuat ihsan kepada orang tua dia. Kerana Al-Quran kata berbuat ihsan kepada orang tua. Ihsan iaitulah berbuat baik lebih dari kadar sepatutnya. Itu yang perlu disedari oleh setiap orang Islam terhadap tanggungjawab dia kepada kedua orang tua dia. Oleh kerana itu, haiwan seperti kucing dibela untuk mendatangkan manfaat kepada kita, bukan menghabiskan harta kita. Perbuatan menghabiskan harta dalam bentuk yang banyak kepada haiwan peliharaan dibimbangi termasuk dalam kategori pembaziran yang ditegah di dalam agama. Oleh itu dinasihatkan kepada umat Islam agar menjauhi sikap melampau dalam memberi perhatian dan dalam memperuntukkan perbelanjaan kepada kucing. Dibimbangi sikap ini berlaku disebabkan kelemahan akal yang lemah dalam menilai dan menimbang antara perkara yang lebih besar untuk diberi perhatian dengan perkara sampingan yang tidak perlu diberi perhatian. Kucing tak perlu, agama tak pernah suruh kita memikirkan memperuntukkan sebahagian harta kita untuk memberi nafkah kepada kucing. Bahkan kucing yang mati di tepi jalan tak tahu apa sebab dia, kita tak berdosa. Kita tak dituntut pasal apa hantar bagi nafkah kepada kucing tu. Tak, kita tak ditanya. Kerana dia ada habitat dia. Dia bukan ada halal haram makan. Dia tangkap kucing liar, dia tangkap anak ayam orang, dia tak berdosa kucing tu. Kerana dia tak ada halal haram, dia makan apa sahaja. Itu kucing. Jadi jangan kita layan sangat keinginan yang wujud disebabkan kelemahan akal kita, sehingga kita tak boleh nak beza di antara benda yang utama dengan perkara yang tidak utama. Lebih membimbangkan jika sikap dan tindakan itu hasil dari kerapuhan pengamalan agama. Dari sudut sanggup tidak menghiraukan keperluan manusia lain yang lebih patut dibantu terdiri dari kalangan Muslim maupun bukan Muslim.
ada manusia, sama ada Muslim maupun bukan Muslim. Belanja harian pun tak cukup, berhutang untuk memenuhi keperluan hidup dia. Kita tak peduli kan? Tapi kucing kita ambil perhatian. Ini menunjukkan lemahnya pengamalan agama masyarakat. Oleh kerana itu, pengamalan yang salah ni mesti diperbetulkan, mesti disebut ulang kali, sehingga masyarakat kita sedar bagaimana mereka telah mengabaikan tanggungjawab mereka.